penumpang dan dia seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dua kaki wanita itu memang kudung dan dipenuhi darah. Lututnya lemah, kakinya tidak bermaya lagi untuk menekan pedal minyak. Dia hanya mampu memandang dan terkaku apabila wanita itu membuka pintu teksi dan turun sambil merangkak menuju ke arah runtuhan bangunan tersebut. Sehingga wanita Okey, hai korang. Selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okey, hari ni aku nak cerita pasal kisah seram. 3 kisah seram Highland Tower. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu tentang sejarah Highland Tower ni. Okey, Highland Tower satu nama yang telah terpahat di dalam sejarah di Malaysia, di mana telah berlaku satu kejadian runtuhan pada salah satu bangunan daripada 3 buah bangunan apartmen di Ulu Kelang, Selangor pada tarikh 11 Disember 1993 mengikut kepada laporan yang direkodkan. Angka korban kepada runtuhan terbabit adalah seramai 48 orang, tetapi ianya dipercayai adalah lebih ramai lagi mangsa yang terperangkap pada masa itu dan masih tertanam tak ditemui sehingga kini. Selepas berlakunya runtuhan tersebut, 2 lagi blok di kawasan itu dan beberapa blok lagi di sekitarnya telah dikosongkan atas faktor keselamatan. Jadi dengan kesan tapak runtuhan dan sebahagian mangsa yang tidak dapat dijumpai sehingga kini, bersama 2 bangunan yang telah tidak berpenghuni selama 20 tahun. Apa yang kamu akan bayangkan dan rasakan jika berada di sana berseorangan ketika itu? Sanggupkah kamu menerima tawaran sebanyak RM1 juta untuk bermalam di tingkat atas sekali seorang diri? Itu saja kisah tentang sejarah tentang Highland Tower ni. Okey, sekarang ni aku nak cerita kisah seram yang terjadi dekat Highland Tower tu. Okey, kisah yang pertama ni bertajuk 2 orang lelaki berjubah putih. Menurut kepada cerita dari penduduk kawasan berhampiran, terdapat sebuah kisah yang ganjil dan pelik telah berlaku serentak dengan runtuhan bangunan tersebut. Kisah ini diceritakan sendiri oleh saksi kejadian di mana seorang perempuan Indonesia yang bekerja dengan sebuah keluarga Melayu yang tinggal di blok berhampiran, iaitu di blok 2, telah menyaksikan 2 lelaki misteri yang lengkap serban dan berjubah putih sedang mengoncang dan menolak bangunan blok 1 diiringi dengan bacaan Al-Quran dari kedua-dua makhluk misteri tersebut. Menyokong dakwaannya, perempuan tersebut juga bersumpah apa yang disaksikan adalah dari matanya sendiri. Mengikut kepada laporan saksi kejadian, bangunan tersebut telah runtuh secara menyengit seperti sedang ditolak dan bukan jatuh menjenam ke bawah, menguatkan lagi dakwaan wanita Indonesia itu. Kisah yang kedua ni pula bertajuk Pemandu Teksi dan Wanita Misteri. Pengalaman yang dilalui seorang pemandu teksi di ibu kota ini agak menyeramkan dan berlaku di tengah malam. Ceritanya seperti ini. Ketika itu, waktu adalah sekitar jam 1 pagi. Seorang pemandu teksi yang baru saja menurunkan penumpang di sekitar ibu kota bercadang untuk pulang ke rumahnya digombak kerana kepenatan setelah dari pagi keluar mencari rezeki di dalam perjalanan memandu pulang dari pusat bandar. Seorang wanita telah menahan teksinya dan kerana merasa kesian melihatnya yang berseorangan di tengah malam, membuat keputusan untuk memberhentikan teksi dan bertanya ke mana wanita tersebut hendak pergi. "Cik hendak ke mana?" tanya pemandu teksi itu dengan sopan. "Dia hendak balik ke rumah," wanita tersebut menjawab dengan kepalanya tunduk ke bawah. "Saya boleh hantarkan jika cik mahu." Pemandu teksi itu menawarkan perkhidmatan teksinya walaupun dia begitu keletihan ketika itu. "Mana rumahnya?" "Di Taman Hillview Highland Tower," wanita itu menjawab. Pemandu teksi tersebut agak bersyukur kerana Taman Hillview terletak di sepanjang laluan di rumahnya di Gombak. Jadi dia boleh menggunakan lebuh raya MRR2 untuk ke sana. Malangnya, di dalam masa yang sama dia terlupa bahawa salah satu bangunan di situ telah runtuh. Bangunan di sekitarnya juga tidak berpenghuni lagi kerana telah berpindah atas arahan pihak berkuasa. Setelah kira-kira 10 minit berlalu, ketika kedua-duanya diam membisu, secara tiba-tiba pemandu teksi tersebut teringat akan peristiwa runtuhan bangunan di situ yang baru sahaja terjadi. Aduh ya, aku yang cerita ni pun mula rasa meremang walaupun aku cerita ni siang. Tapi takpelah, demi korang aku teruskan. Pemandu teksi tersebut mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena pada wanita itu. Pelbagai soalan timbul di fikirannya. Siapa wanita ini? Masih ada lagikah penghuni yang belum berpindah? Jika ada pun, berani betul wanita ini tinggal di situ kerana sudah pasti kawasan itu sudah tidak selamat lagi untuk dihuni. Kerana keinginannya yang begitu kuat untuk mengetahui siapa wanita itu, pemandu teksi itu terus bertanya
Setelah sampai di destinasi, "Cik masih tinggal di sini ke?" Lebih kurang 30 saat, wanita itu baru menjawab, "Masa bangunan tu runtuh, saya ada di dalam dan kedua kaki saya telah putus. Cuba abang tengok kaki saya ni, kudung dah berdarah." Pandu teksi itu tidak mahu melihatnya, tetapi kepalanya tetap menoleh ke belakang di kerusi penumpang dan dia seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dua kaki wanita itu memang kudung dan dipenuhi darah. Lututnya lemah, kakinya tidak bermaya lagi untuk menekan pedal minyak. Dia hanya mampu memandang dan terkaku apabila wanita itu membuka pintu teksi dan turun sambil merangkak menuju ke arah runtuhan bangunan tersebut, sehingga wanita itu hilang dari pandangan matanya. Kisah yang ketiga pula bertajuk "Kenapa dengan Afiq?" Beberapa tahun lalu, sekumpulan 4 orang pemuda dari sekitar Kuala Lumpur telah memutuskan untuk melawat tapak runtuhan Highland Tower di Ulu Kelang. Kebetulan pada malam itu adalah malam Jumaat. Sebut saja malam Jumaat secara semula jadi sejak zaman dahulu sehingga kini. Pemikiran orang Melayu akan mengaitkan dengan malam yang mudah untuk melihat atau berjumpa dengan hantu atau makhluk halus. Mereka menaiki dengan sebuah kereta untuk sampai ke sana dan mangsa yang digelar sebagai Afiq duduk di bahagian belakang bersama seorang lagi rakannya. Bila tiba di destinasi, mereka berpecah berjalan sambil menggambar dan semula di tempat kereta diletakkan kira-kira 20 minit kemudian. Setelah berpuas hati dan bersetuju untuk pulang, mereka pun masuk ke dalam kereta dan meninggalkan Highland Tower tersebut dengan bermacam-macam cerita yang dibuatkan mereka dari pengalaman melawat tapak runtuhan itu sebentar tadi. Biarpun mereka rancak berborak dengan pelbagai cerita sejak turun dari situ, mereka telah perasan satu perkara ganjil telah berlaku pada Afiq. Afiq tidak bercakap walau sepatah perkataan pun sejak tadi. Walaupun setelah sampai ke restoran Mama untuk minum, malah Afiq juga tidak memesan minuman ataupun makanan. Dia hanya mendiamkan diri dan hanya menunduk memandang lantai. Tetapi masing-masing buat tidak tahu saja kerana tidak mahu mengganggu kalau dia sedang memikirkan masalah dirinya ketika itu. Setelah menunggu pesanan yang diminta sampai, mereka menyambung kembali perbualan yang terhenti ketika membuat pesanan minuman tadi. Secara tiba, telefon bimbit kepada salah seorang dari mereka berbunyi. Bila melihat kepada nama yang terpapar di skrin pemanggil, dia keheranan kerana panggilan tersebut dibuat dari telefon Afiq yang di sebelahnya. Bila ditanya kepada Afiq kenapa menelefonnya sedangkan dia berada di sebelahnya, Afiq hanya mendiamkan diri. Afiq pula dilihat seperti tidak melakukan apa-apa, tidak juga melihat dia memegang telefon bimbitnya. Apabila keadaan menjadi semakin bingung, pemuda tersebut menjawab juga panggilan Afiq itu untuk kepastian apakah yang sedang berlaku sebenarnya. Setelah menjawab panggilan tersebut, jelas kedengaran suara pemanggil tersebut adalah Afiq dan telah membuat mereka semua terkejut dan serentak itu memandang ke arah Afiq yang membisu itu. Selepas membuat pengesahan dan yakin yang membuat panggilan itu adalah Afiq yang sebenar, mereka segera meninggalkan tempat tersebut dan memecut kembali kepada Highland Tower untuk menjemput rakan mereka, Afiq yang sebenar. Makhluk yang menyerupai Afiq itu juga turut mengikut mereka menaiki kereta sampai ke Highland Tower dan turun. Sejurus mereka memberhentikan kereta di tempat yang sama ketika sampai kali pertama tadi. Afiq yang sebenar juga telah lama berada di situ kerana menunggu, tetapi tidak dapat melihat perkara yang baru terjadi sebentar tadi. Setelah Afiq memasuki kereta, mereka terus memecut turun dan menceritakan perkara yang telah terjadi kepada Afiq. Jadi kisah pun tamat. Okey, sekian daripada aku. Okey, ini saja kisah yang mampu aku sampaikan kepada korang.